Okay, so ini kita sekarang dalam Telegram. Dalam Telegram kita buat group. Klik 3 button di atas, ya, 3 line ini. Okay, kalau guna yang ini adalah Telegram desktop yang cikgu boleh download daripada browser lah. Okay, pergi ke Google. Bagi yang belum tahu, kamu boleh pergi ke browser, cari Google search Telegram desktop. Okay, so dalam Telegram desktop cikgu download inilah. Okay, ini kita akan guna sebab Telegram ini dia tidak perlukan macam mana kita login. Kita semua boleh guna akaun yang sama, login apa-apa peranti saja dia boleh serentak guna. Okay, so kalau ada iPad, ada laptop, ada handphone, semuanya boleh pasang sahaja. Okay, dia boleh guna di semua platform dan boleh masuk semua akaun dan tidak semestinya mesti tahu nombor telefon seseorang untuk add dia masuk. Sebab setiap satu Telegram dia ada akaunnya sendiri. Okay? Contohnya ini adalah saya punya dalam setting. Okay, dalam setting ini profile kita ada satu username. Okay, so kita guna username ini untuk add orang masuk ataupun macam mana add dia dalam group. Kita guna username, kita tidak perlu tahu nombor telefon seseorang. Okay, so di sini kita punya group lah. Kalau nak buat group, klik yang ini dan create group. Contohnya kita nak buat group untuk pelajar, kita create group dan lepas tu kita klik next. Okay, for example saya letak Saint Mary and then klik next. Lepas tu kita kena cari siapa orang itu, ya. Kalau tak ada nama kita kena cari. Contohnya saya tengok Cikgu Aidil ada tak? Abu Hassan ada. Okay, so saya boleh add dia macam ni lah. Ya, so tidak semestinya kita mesti tahu nombor telefon, kita hanya perlu cari macam ini. Okay, so lepas add kita sudah create group itu. Okay, so yang group itu senang saja. So add untuk belajar. Ya, okay, lepas cikgu sudah create group, sudah create satu group, dia ada link. Okay, for example saya ambil kelas ini, dia ada link di sini, ya. Cikgu klik 3 button ini satu kelas, ada 3 button ke atas ni. Cikgu boleh manage group. And then daripada sini group type, saya letak semua sebagai private group, supaya sebab kelas ini kadang-kala dia sama nama dengan kelas di sekolah lain, 3J. Mungkin ada sekolah lain kelasnya pun dipanggil 3J. Kalau saya buat dia sebagai public group, nanti ada pelajar daripada sekolah lain yang masuk. Okay, so saya buat dia private group. So kalau private group dia ada link yang tersendiri, ya, macam ini. Okay, dan ambil link ini, copy link ini, send kepada pelajar yang ada di platform lain. Contohnya dia dalam WhatsApp, saya nak pindah dia pergi ke Telegram, so saya copy link ini beri kepada dia. Okay, so ini adalah private group. Apa bezanya private dengan public group? Kalau kita buat public group, kelebihannya ialah kita boleh buat nama yang lebih spesifik. For example, I want the name to be called SMK JA and then 3J, kelas 3J. Macam itulah. Kita boleh bagi nama yang lebih spesifik. Tapi kalau kita buat by private group, link ini adalah diberikan oleh Telegram, kita tak boleh ubah. Okay? Kalau public group kita boleh ubah. Public group itu lebih sesuai kalau kita buat group untuk yang peringkat lain lah, macam peringkat daerah ke yang lebih luas, ya, yang lebih ramai, yang lebih kumpulan yang lebih profesional, lebih baik guna public lah. So sebab dia ada nama yang lebih spesifik. Okay, so ini adalah cara kita buat group dan share dia punya link. Okay, share dia punya link
send kepada WhatsApp pelajar ataupun send melalui SMS kepada parent, then parent dia akan masuk melalui link ini. Okay, so ini adalah untuk group. Okay, seterusnya adalah channel. Okay, seterusnya adalah channel. Channel dia adalah satu saluran sahaja di mana kita buat pengumuman, ya. Contohnya saya buat channel tentang channel tentang apa? Tentang geografi, for example. Okay, so bolehlah description, boleh type apa yang berkaitan dengan channel ini. Lepas tu create, klik create. Contohnya saya ada channel untuk Form 4. Ini adalah satu channel. Dan apabila kita klik 3 dot di atas, kita boleh tengok maklumat yang ada dalam channel ini. Okay? Kita boleh klik maklumat yang ada dalam channel ini. Saya tulis channel ini untuk kelas apa, dan dalam channel ini ada maklumat seperti buku teks dan latihan setiap minggu dan juga link untuk Google Meet. Simple sahaja, ya. Sebab channel itu ialah saluran, ya, di mana kita letak maklumat. So, saya hanya letak maklumat ini. Yang pertama, Google Site. Okay, ini adalah Google Site. Dan sini link untuk Google Meet di mana mereka setiap minggu mereka klik sini untuk masuk Google Meet. Okay, kadang-kadang saya guna audio chat lah. Mana-mana lah. Belajar kalau dia kata dia ada masalah internet, then kita akan guna audio chat. So, ini adalah link untuk Google Meet. Okay. Sama dengan ada seorang cikgu yang tanya last week tentang macam mana buat link ini yang boleh pakai untuk sepanjang tahun. Okay? Macam mana kita buat link Google Meet yang kita boleh guna sepanjang tahun. Okay, caranya senang saja. Always refer to your Google. Okay, just now I already teach you about contact, right? Another one is this one, the calendar. Okay. This one is contact, this one is calendar. Banyaklah kita akan guna semua ikon yang ada di sini, ya. Google Drive juga akan banyak digunakan. And then yang lain jugalah. Bagi cikgu yang suka ambil gambar dalam handphone dan sebagainya, boleh guna foto juga, ya. Dia semuanya akan upload sendiri ke dalam sini. Dan handphone kamu akan clear lah, tidak ada apa-apa storage lagi. Semua akan upload sini. So sekarang kita tengok macam mana kita create Google Meet link yang boleh diguna sepanjang tahun. Okay, kita guna kalender. Okay, apabila kita buka kalender, ini kalender saya. Okay, cikgu boleh nampak dia padat dengan maklumat, kan? Dan kelebihannya ialah apabila saya update di sini, semua maklumat yang saya ada dalam handphone pun update, ya. So handphone saya pun ada maklumat yang sama kalender ini. Okay, so for example today 15 di sini. Okay, sini 15. So yang lebih detail ini dia. Macam pagi ini kita ada ceramah. Okay, pukul 8, nanti saya ada kelas, and then today got SPM Bahasa Cina paper, and then petang saya ada kelas tambahan. Okay, so dia ada dalam sini, ya. So kita buat link kat sini. Okay, for example ini adalah link untuk ceramah hari ini. Okay, ceramah hari ini saya buat macam ni, dan link ini sama dengan yang kita guna last week. Okay, so dia ada satu edit, ada satu pencil kat sini, kita boleh edit. Okay, so saya buat satu yang baru. For example tonight 8 o'clock. Cikgu hanya perlu klik sahaja. Ini kalender 15 of Monday. Okay, cikgu boleh tengok yang kat bawah sini 8 o'clock. Okay, kalau saya klik 8 o'clock, saya nak buat satu program. Okay, saya minimize kejap. For example, 8 o'clock saya nak buat satu program. Kita hanya perlu type dia punya saya pilih tarik lain. Ini sangat padat sudah.
I pick Sunday lah. Okay. Ini masih bersih ya. For example, 9 o'clock saya nak buat satu program. Then klik sahaja 9 o'clock and then type tariknya. Kita nak buat Google Meet. Tingkatan 6. Okay, macam ini. And then tariknya, masanya okey tak? Kalau cikgu rasa tak okey nak tukar, boleh tukar. Okay, boleh tukar sini. For example, kita nak start 9:30. Sampai bila mungkin kita nak habis 12:30. Okay, lepas itu kita nak dia repeat atau tidak. Okay, nak dia repeat atau tidak. Kalau nak repeat, that's mean kita boleh guna link yang sama setiap minggu. Kita nak dia repeat weekly ke, ataupun monthly ke, annually ke, ataupun macam mana. Okay, every weekday ke, ataupun custom. Custom, that's mean kita boleh pilih tarik-tarik yang tidak ada dalam pattern ini. Okay, for example, I want it to repeat every Sunday. Then you put like that, every Sunday. Then add Google Meet. Okay, Google Meet, klik sini. Then dia sudah ada link. Dan link ini kita boleh guna setiap minggu. Hari yang sama, masa yang sama. Hari yang sama, masa yang sama. Okay. Macam kita punya Google Meet hari ini, last week saya adalah hari Khamis kan. Last week hari Khamis kan. So hari ini ialah Monday. So kita boleh ubah sini. Okay. Kita tak mau ini, kita boleh ubah, kita boleh customkan dia. Custom. Okay. So kita nak dia bila next one. We don't want it to repeat, kita boleh tukar dia. Repeat on maybe Tuesday. So kita boleh pilih lah. Macam kelas Form 3 saya, hari Isnin sampai Jumaat tiap-tiap hari saya ada kelas online Form 3. Saya ajar 5 kelas. So saya klik semua ni. Okay, Monday sampai Friday. So semua pelajar daripada semua 5 kelas guna link yang sama sebab mereka masuk channel yang sama. Dalam satu channel, semua pelajar guna link yang sama untuk masuk Google Meet. Okay, so ini dia macam mana kita set dia. Ya, so ini adalah contoh. Macam mana kita buat link untuk Google Meet. Dan kalau cikgu nak add guest, boleh add juga. Mungkin ada 2 orang cikgu yang ajar slot yang sama ke. Saya tak pernah buat macam ni lah, tapi mungkin ada orang dia nak buat macam ni, boleh add guest. Okay, boleh tambah seorang cikgu lain. Ya. Sini dia ada banyak function. Okay, banyak function, boleh explore sendirilah. So ini adalah macam mana kita buat Google Meet punya link. So bila kita sudah buat, kita dalam channel dan create dia dalam sini lah, channel sini. Okay. Dan setiap minggu pelajar hanya perlu masuk sini untuk ikuti kelas. Macam ini kelas Form 3 saya. Form 3 saya pun sama, formatnya sama juga. Ya, so this one is Form 3 channel. Saya juga tulis benda yang sama. Okay, cikgu ajar channel ini ada Google Site, ada maklumat seperti buku teks, latihan setiap minggu dan link untuk Google Meet. Okay, then saya letak inilah, ini Google Site mereka and Google Meet di bawah sini. Okay, Google Meet di sini. Okay, so ini adalah cara guna channel. Okay, so channel cikgu guna klik yang atas itu. Klik new channel dan type nama. Okay, nak type nama channel itu. For example, Saint Mary channel. Kalau kita hanya boleh post benda. Kalau orang nak bercakap dalam channel, dia akan minta kita tanya dia akan berbual-bual di mana. Okay. For example, ini dalam channel Form 3 ya. Ini channel Form 3 saya. Saya letak satu video macam ini. Bila saya letak video macam ini, saya tanya pelajar, why do bears hibernate? Kenapa ini beruang ini dia boleh hibernate? Selepas pelajar tengok video ini, mereka nak bincang kan? Mereka akan bincang kat bawah sini. Okay, di bawah sini dia ada perbincangan.
Mereka bincang di mana apabila mereka berbual-bual, dia akan pergi ke another site yang dipanggil sebagai discussion. Kelebihan channel ialah dia tidak akan mengganggu maklumat dalam channel ini. Dia bersih sahaja. Dia hanya maklumat yang cikgu post sahaja. Dan bila mereka nak discuss, mereka akan beralih ke sini. So discussion ini tentang apa? Discussion ini tentang why do bear hibernate? Ya, tajuknya di atas. Dan inilah discussion pelajar, ya, jawapan yang diberi oleh pelajar. Okay. So ini kelebihan channel lah. Kalau cikgu nak ajar guna channel juga boleh. Okay, so dia tidak mengganggu. Macam yang saya buat untuk sekolah saya, ada banyak channel. Ini channel untuk exam. Okay, sekolah saya semua guna online. Ini untuk RPH. Cikgu-cikgu yang hantar RPH, mereka masuk channel ini, mereka hantar RPH mereka. Dan perbincangan juga berjalan di bawah sini, okay? Cikgu tak nampak tak yang komen? Komen itu ialah mereka tanya lah. Kalau mereka tak faham, mereka tanya. Mereka komen di sini, okay? So ini juga channel untuk exam system, our school punya exam system. Ini juga saya bina untuk sekolah. Semua maklumat exam, semua cikgu key in markah, cikgu key dapatkan maklumat exam, take out value, head count, semuanya di sini. Hanya satu button sahaja, sangat simple, tidak perlu browse begitu banyak website dan sebagainya. Semuanya dalam Telegram. So this one is channel also. Okay, so discussion, bawah sini. Bila saya bincang sesuatu, mereka akan tanya soalan. So pertanyaan mereka akan berada di sini. Dan bila mereka bincang, dia akan pergi ke discussion. Ini discussion. Okay, so ini discussion dia. Okay, so sangat mudah kalau guna channel, ya. So cikgu, channel adalah untuk kita sampaikan maklumat yang penting, ya, supaya dia tidak ganggu maklumat lain. Kalau grup yang banyak maklumat, ya, grup banyak orang chat dan dia agak kacau lah, banyak maklumat, lepas tu kadang-kadang apa yang penting itu sudah tenggelam, ya, terlalu banyak orang chat kat dalam. So dalam grup geografi kelas saya ada channel. Yang atas ini ialah channel. Kemudian yang ini semua ialah group kelas. Okay. So dia punya simbol lain. Kalau channel dia ada macam ada speaker kat sini, ya. Speaker, yang ada speaker itu ialah channel. Yang group itu ada simbol orang ini. Ya, ini adalah group. Dan satu lagi ialah bot. Okay. Yang cikgu juga tanya macam mana kita buat bot. So kalau bot, dia punya simbol ialah macam ini, okay, like this one, like this one, like this one, okay, ini adalah bot. Bot itu adalah benda yang kita boleh clear apabila kita tidak guna lagi, okay. Ada cikgu yang tanya tentang bot last week, so saya bagi contoh Ultimate Poll Box. Ultimate Poll Bot ini kita boleh guna untuk mengambil kehadiran setiap hari, okay, apabila kita ada kelas online. So Ultimate Poll Bot, ya, Ultimate Poll Bot, saya sudah buat ini, okay, saya berikan contoh lagi. Okay, kita start dengan klik. Okay, saya clear dulu, clear. So dia bersihkan. Okay, bot itu dia tak kisahlah, dia banyak maklumat pun tak apa, kamu boleh clear sebab bot itu adalah sejenis robot. So lepas itu cikgu klik create, dan dia akan tanya kita nak create apa. Dia ada banyak jenis poll, okay. So kita nak yang single bot sebab saya nak pelajar ambil kehadiran mereka single bot, satu sahaja. So type sahajalah, okay, type saja. Kehadiran kelas 3 Edmonton pukul kelas geografi online 3 Edmonton
pukul 10 hingga 12 tengah hari. Okay, send. Lepas itu kita nak letak apa? Description. Mungkin saya letak tarikh hari ini. Okay, March 2021. Isnin. Okay. Dan jawapannya dia nak apa? Ini ialah send option, dia punya jawapan. So saya nak dia orang tanda kehadiran kan. So saya minta mereka tanda kehadiran. So saya pilih ikon angkat tangan tu. Okay. Ini dengan ini hadir. Okay. So sudah siap. Then done. Klik done. So apabila sudah siap, ini adalah kehadiran untuk kelas 3I pukul 10. Nanti saya ada kelas ini. Okay. So saya share. Ini adalah share call ini. So share kepada kelas 3. Ini search, search type 3I. Sudah nampak kelas ini. Saya klik kelas ini. Dia punya akan muncul kat bawah macam ni. Okay, macam ini dia keluar. So saya klik sahaja. Dia akan berada dalam kelas 3I. Okay. So cikgu nampak tak? See, pelajar sudah mula ambil kehadiran. Okay, mereka sedang ambil kehadiran sekarang. Okay. Okay, so ini adalah Ultimate Poll Box. Cikgu lain ada cikgu yang guna Poll POLLR juga boleh ya. Kalau nak guna yang ini juga boleh, ataupun yang satu lagi yang apa nama tadi? Mau apa? There is one more. Okay, so ada banyaklah yang kita boleh pakai. Tapi saya biasa guna Ultimate kerana Ultimate itu dia banyak poll lain. Selain daripada poll ini, dia ada banyak jenis poll yang lain ya. Dia ada banyak lagi. Contohnya saya nak tanya cikgu tentang pendapat mereka. Dan saya ada bagi option-option. Mereka boleh pilih ya. Kita boleh buat brainstorming tentang macam mana kita nak guna kaedah apa untuk apa. So boleh buat option, then mereka boleh pilih di sana, buat pilihan di sana. Okay. Dan selain daripada itu, kita nak tengok poll yang kita pernah buat, dia tidak akan hilang. Walaupun tadi saya sudah clear, sudah delete, kita boleh klik list di bawah. Okay, list. Then dia ada tunjukkan semua poll yang saya pernah buat. Okay, so ini dia, banyaklah yang poll yang saya pernah buat. Saya cari dulu. Sini, guru yang berminat ikuti LDP pun ada. Okay, ini yang saya bagi cikgu tanda tempoh hari ya. Guru yang berminat untuk ikuti LDP, saya letak di sini. Macam ni lah. So, lepas tu kita boleh guna semula poll ini. Buat satu kali boleh guna tiap-tiap minggu juga. Ya. Kalau tidak letak tarikh, boleh guna lagi. Okay. So, dia tidak akan hilang. Kita boleh clear, nanti kita boleh generate lagi. Okay. So, itulah kelebihan bot. So, yang ini sudah faham. So sekarang saya teruskan dengan Quizbot. Ini adalah Quizbot. Okay, so ini adalah Quizbot. Okay. So Quizbot ini adalah untuk kita buat quiz seperti quiz form 3 yang saya buat ini. Okay, ada satu quiz saya buat macam ni. So ini quiz daripada Quizbot lah. Okay, so pelajar dalam, kenapa saya buat dalam channel okay, minggu lepas saya ada ceritakan kita jangan share quiz ini dalam grup. Walaupun di sini dia ada 3 button. First button is start this quiz. Second one is start this quiz in group
Another one is share quiz. Kalau boleh jangan share dalam group ya, kerana dia akan macam virus. Okay, saya tengok ada satu group geografi, ada satu group geografi yang selalu kena virus ini sebab mereka klik sahaja, share saja, klik. Lepas tu dia macam virus macam ini. Okay, macam ini dia keluar. Okay, dan bukan satu dua, kadang-kadang beratus-ratus dia keluar macam ni ya. Okay, so apabila mereka share dalam grup dia akan macam ini sebab bila kita buat quiz board dia ada timer. Apabila pelajar jawab dia ada timer. Kalau dia lambat nanti dia tak dapat ikut. Okay, so mungkin bila dia lambat dia tak dapat ikut, dia klik stop. Bila dia klik stop, inilah yang terjadi ya, virus itu. Okay, so sekarang kita tengok macam mana rupanya. So ini adalah quiz bot. So kita klik start. Okay, klik start /start. So di sini ada new quizzes, language, stop dan sebagainya. Okay, so kita klik new quiz, kita buat quiz yang baru. So quiz yang baru itu dia akan tanya cikgu apakah tajuknya. Okay, so for example saya letak tajuknya ialah quiz geografi. Simple sajalah satu tajuk. Nak buat description, bolehlah buat description. Kita tulis jawab semua soalan dalam and then jawab semua soalan, setiap soalan ialah 30 saat. Kita boleh sebut macam ini. Kalau nak buat 2 minit pun boleh ya, up to you lah. Saya letak 30 saat. Okay, lepas tu dia tanya kita, okay, apakah soalan yang kita nak tanya? Tapi sebelum kita letak soalan, kita juga boleh letak image. Okay, sini dia kata text or media. Okay, for example, I want to put an image. Okay, sebagai stimulus untuk soalan ini. So let's say I want to ask question on ASEAN. Okay, so send image ini. Okay, selepas kita send image ini, kita create question. Okay, di bawah sini ada satu button create a question. So sekarang type soalan kita. Okay, tulis berapa anggota pertubuhan ini? Berapakah negara anggota pertubuhan ini? So ini adalah soalannya. Whole option, apa jawapan yang kita nak letak? So jawapan kita boleh letak sampai 10. Okay, biasa kita letak 4 lah, tapi dia boleh letak sampai 10. So for example, number 1 you put 8, number 2 you put 10, and then 12, and then 14. Okay, let's say ini adalah optionnya dan jawapannya ialah 10. Macam ni ya. Lepas tu kita nak dia ada nama muncul tak? Of course lah kita nak ada nama kan, sebab pelajar jawab kita nak tahu siapa yang jawab. So ini untick. Kalau kita tick dia jadi anonymous, tidak ada nama. Okay, so kita untick. Okay, yang bawah ni sangat penting ya, explanation. Explanation kita terangkan kenapa jawapan yang lain salah dan kenapa jawapan ini. Okay, so kita mesti menerangkan. Tapi kalau cikgu tak mahu type juga boleh lah ya, tapi kalau nak type lebih baik. Okay, supaya pelajar tahu dia salah di mana. Okay, for example 10 negara anggota, kita letak negaranya ialah Malaysia, Thailand, Brunei, Singapura, 1, 2, 3, 4 dan sebagainya, Indonesia, Myanmar, Cambodia, Laos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What else? Filipina,
dan Vietnam. Okay, so ini explanationnya. So kita boleh type create. Okay, so sudah ada dan kita boleh teruskan create a question. So kita sambung dengan soalan yang kedua, ketiga sampai cikgu nak buat 5 soalan ke 10 soalan atau 40 pun boleh. Okay, contohnya ini sudah siap. Okay, for example ini sudah siap. Kita klik done. Okay, ini done. So dia akan tanya berapa timer yang kita nak letak. Okay, tadi saya letak 30 second kan, 30 second. Okay, lepas kita klik 30 second, dia tanya kita nak reshuffle atau soalan ataupun tidak mau reshuffle. That means dia punya susunan soalan akan berubah ataupun susunan jawapan nak berubah. So saya kata no lah, saya tak mau dia reshuffle, saya nak dia dalam susunan yang betul. Okay, so quiz kita sudah siap. So bila kita sudah siap, kita boleh edit kalau dia salah. Ya, kalau ada salah kita boleh edit, kita boleh share, kita boleh start this quiz. Okay, for example sekarang saya nak start, saya klik start. Okay, dan dia akan tanya kita ready ke? Saya kata okay, I'm ready. Okay, I'm ready. Then 3, 2, 1 dia akan start. Soalannya akan mula keluar. Okay, soalannya sudah keluar. So saya kena jawab dalam 30 saat. Sini dia ada masa. Okay, let's say saya jawab salah. Ya, sepatutnya 10, saya jawab 8. What happened? Dia akan keluar macam ini. Okay, wrong. And then try again. Lepas itu dia ada explanation. Ya, explanation ialah yang butang yang lampu ini. Bila kita klik dia ada explanation. Sebenarnya negaranya ialah Malaysia, Thailand, Brunei, Singapura dan sebagainya. Okay, so dia ada explanation. So ini adalah satu jenis yang sangat baiklah apabila kita buat kita mengajar the last part of the lesson, kita nak buat penilaian, boleh guna quizboard ini untuk membuat penilaian. Okay, so lepas kita dah siap, kita boleh tengok dia punya statistik. Ini adalah statistiknya. Kita nak tahu pelajar berapa orang yang sudah jawab. So saya boleh klik. Okay, for example sini quiz stat. Okay, dia punya statistik. Saya boleh tengok. Okay, so macam mana saya tengok? Saya pilih satu kuis yang sudah banyak orang jawab. Okay, ini semua kuis yang saya pernah buat. So saya ambil contoh satu kuis yang 200 lebih orang jawab. Kuis ini ya. Okay, kuis ini ada 227 orang sudah jawab. Saya boleh klik dia punya statistik ke bawah, kuis stat. Dan ini dia. Okay, dan orang yang paling ranking paling tinggi, ini dia, ya, sampai last page. Okay, dia ada page 1, 2, 3 sampai page 12. Ya, semua ini ranking mereka dengan masa yang mereka ambil untuk jawab kuis ini. Okay, so ini adalah quizboard. Okay, so far boleh tak? Ataupun cikgu nak bina satu? Nanti kita share screen. So far, okay, boleh faham? Quizboard. Macam mana nak share dengan budak boleh? Share quiz. Share quiz. That's why saya tak mau share, saya letak dalam channel. Okay, saya buat macam ni. Contohnya sekarang yang soalan ASEAN tadi kan. Soalan ASEAN tadi, saya tak mau dia share di dalam grup. Saya tak mau share dalam grup. Saya share dalam channel. Okay, so this one is the, ini ialah quiz yang sudah siap. Klik yang button yang ketiga, share quiz. Okay, so saya klik button ini, share kepada siapa? Saya share ke channel saya. Channel, class, channel. Now this one is the channel, right?
Saya share dalam channel dan dia akan keluar macam ini ya. Semua bot dia akan keluar macam ini. So kamu klik yang inilah ya. The grey color thing ya. You click this one, dia akan share di sini. So ini adalah di channel. Okay, ini di channel. Dia kalau share dalam group, sebab kita bagi 30 saat kan. Kalau dia ada soalan, for example dia ada 10 soalan, ada pelajar mungkin dia cepat jawab, ada pelajar dia lambat, ada pelajar sudah 30 saat dia belum jawab lagi. Nanti dia tengok soalan dia sudah tukar kepada soalan kedua, dia belum sempat jawab, sudah tukar soalan kedua, ketiga kan. Dan dia cepat-cepat tekan stop. Bila dia tekan stop, virus akan menjadi macam ini, macam yang saya tunjukkan tadi. Virus macam ini keluar. Dia tidak akan stop, dia akan semua perkataan ini keluar dan penuh satu grup nanti. Kalau cikgu tak percaya boleh cubalah. Kamu share dalam grup dia akan macam ini. Kalau share dalam channel dia tidak macam ini sebab bila saya share dalam channel, pelajar dia akan jawab. Bila dia klik jawab kan, dia akan jawab dalam dia punya quiz board sendiri. Ini ialah quiz board, dia akan jawab di dalam quiz boardnya sendiri. Dia tidak ganggu. Okay? Ini adalah pengalaman saya lah. Bila saya mula-mula dulu pun macam itu. Bila saya start dulu, dia memang macam virus ya. Tapi lepas itu sudah tahu caranya mesti guna dalam channel. Tapi kalau kita share dalam grup ada kelebihan juga sebab pelajar memang semua bersama-sama jawab dan mereka rasa sangat tercabar bila mereka semua jawab serentak. Tapi kalau mereka jawab dalam channel, mereka tidak nampak apa yang kawan mereka buat lah. Mereka hanya buat sendiri. Okay? So Wan Lee ya? Wan Lee? Ya. Dia kalau dalam quiz kalau dalam channel tu dia takkan keluar dalam channel tu lah kan? Dia Jawapan budak tu. Dia punya jawapan cikgu nampak pelajar akan dapat skor macam ini. Saya jawab tadi kan. Apabila saya jawab tadi, saya punya soalan wrong dan skor saya macam mana ada di sini. Saya nampak skor saya. Tapi cikgu boleh nampak semua pelajar bila kita klik yang statistik itu. Dia ini akan keluar statistik tu je lah. Ya, cikgu akan nampak yang ini. Okay, cikgu akan nampak semua pelajar yang jawab ini. Tapi pelajar dia takkan nampak lah. Dia hanya nampak dia punya skor. Dia tak nampak skor orang lain. Dia nampak. Tak, dia orang tak boleh lihat channel tu kan? Channel kita buat, kita minta mereka masuk macam grup juga, channel dia ada link dia. Okay, ini ialah link kepada channel. Okay. So, you mean kalau statistik tu dia keluar dalam channel, pelajar pun boleh lihat lah kan? Statistik tidak, statistik ialah di dalam quiz board. Orang yang benar sahaja nampak. Orang yang benar sahaja nampak. Mana pelajar dia tak nampak. Dia tak lihat kan? Contohnya saya buat kuis ini, Cikgu Abu Hassan nak guna kan. Saya share kepada Cikgu Abu Hassan, Cikgu Abu Hassan share kepada pelajar. Tapi statistik hanya saya nampak. Cikgu Abu Hassan tidak akan nampak. Hanya orang yang benar itu nampak. Bermakna ni dia kelemahan dia di sini, pelajar dia tak nampak lah macam kalau kita masukkan dalam grup. So pelajar boleh nampak jawapan dia, jawapan kawan-kawan dia kan. Dia boleh nampak dia punya skor dan dia punya jawapan, tapi dia tak nampak jawapan kawannya. Kalau dalam grup? Dalam grup biasa saya tak galakkan lah. Tapi ialah cuma virus tu lah. Memang macam virus. Boleh cuba cikgu kalau tak percaya. Ialah banyak yang dalam geografi tu banyak tu keluar. Tapi kalau dia timbul masalah virus, dia ada cara atasi. Kalau cikgu tak tahu, nanti virus itu dia tidak akan mati, dia akan banyak di sana. Tapi kalau nak tahu, saya ada cara atasi dia. Okay, cara atasinya ialah
seperti yang saya cakap dalam minggu lepas, perkara ini sangat penting. Okay, iaitu cikgu sebagai admin. Okay, number 8. Cikgu mesti admin kepada grup itu ataupun channel itu. Kenapa saya nak tekankan ini ya? Sebab kadang-kadang grup ini bukan kita yang buat. Mungkin cikgu yang tahun lepas yang buat, kita join sahaja. Ataupun pelajar yang buat grup. Okay? Lebih baik kita yang jadi admin. Saya ada satu grup yang bukan saya yang buat, tingkatan 5. Ini saya bukan admin. Saya adalah dipilih oleh pelajar sebagai admin. Tapi orang yang buat grup ini adalah pelajar. So saya rasa susah nak kawal benda yang dalam ini ya, sebab saya bukan admin. Kalau saya adalah admin, senang. Dan kalau dia punya virus sudah masuk sini, saya boleh buangkan dia dengan klik ini, pergi ke member. Okay, ini member kan, member. Virus itu dia akan jadi seorang daripada member itu. Dalam grup ini, dia akan jadi satu member kat sini. Okay, dan cikgu hanya perlu klik buang dia sahaja, remove dia. Itu adalah satu sahaja cara yang untuk buang virus itu. Okay, ini adalah member lah, kita buangkan dia sebab dia akan jadi member sini. I'm not sure about this group lah. Yang ini sebab ini bukan saya yang admin. Ini grup geografi tingkatan 4-5. Saya bukan admin, so I cannot see. I cannot see. Mungkin dia ada lah, dia punya quiz board ada kat dalam, tapi dia orang tidak tahu macam mana nak buang. Okay. So yang paling baik cikgu ajar, cikgu buat channel, ya, buat channel macam ini, channel, dan kita boleh share quiz di sini. Okay. Saya cuba tadi saya sudah share, saya cuba tengok ada tak orang jawab. Ada 4 orang sudah jawab. Okay, I can see from here ada 4 orang sudah jawab. And then I can view siapa yang jawab quiz that. Ini dia, ya. Saya nampak ada beberapa orang sudah jawab. Okay? Inilah cara kita cek. Faham cikgu? Ini adalah dalam quiz board. Ya, quiz board. Kita boleh cek. Okay? So better don't answer in group lah. Answer in channel. Okay? So bila pelajar jawab dalam channel, okay saja sini. Dia masih bersih macam ini, dia tidak ada apa-apa. Ya, so we can check from our quiz board punya board lah. Di sini dia nampak bersih saja. So dia tidak ganggu, channel masih bersih, tak ada apa-apa. Okay. So it's better to make a channel for your classes lah. Ini semua pelajar masuk di sini. So 152 murid ada di dalam sini. Okay. Okay, so far can understand? Saya sudah cover 2 board. Satu adalah board quiz board, satu adalah ultimate board. Okay, 2 board ini. Okay. So ada soalan lagi? Saya harap saya sudah jawab soalan yang ditanya last week. Okay. Ada beberapa soalan sini. Question number 1 saya sudah jawab. Okay, channel. Question number 2 buat quiz saya sudah jawab. Create satu link untuk Google Meet pun saya sudah jawab. Yang ini apa beza penggunaan dengan OneNote? Saya tak pasti dia nak saya bezakan apa dengan OneNote. So saya tak dapat jawab soalan ni.
Dan yang seterusnya, bagaimana create Google Sheet untuk rekod penghantaran kerja pelajar. Ini tak sempat ya, sebab kita ada 8 minit lagi create Google Sheet. Kalau cikgu biasa guna Google Form, sepatutnya ini tahu macam mana buatlah, sebab Google Form ada Google Sheet. Okay. Yang Telegram so far, any more question? Kalau tak ada, saya teruskan dengan last question, Google Sheet ini. Any more question on Telegram? Ada tak? Ada lah lagi soalan tentang Telegram? Cikgu ada respon sikit. Ada tak soalan? Berapa soalan up to you lah. Kalau hari tu saya masuk pertandingan, dia adalah at least 30 question. Tapi untuk pelajar kita nak buat sebagai penilaian akhir pembelajaran, kita nak menilai pelajar faham atau tidak faham, mungkin kita buat 5 soalan cukup lah. Okay? Mula-mula saya buat memang semua guna 5 soalan. Ini yang saya buat dulu. 5 question, 30 question. Ini yang saya masuk pertandingan, 30 question. Okay. Ini saya buat untuk pertandingan, saya letak 40 question. And then this one is 5 question. Normally I do 5 question lah. Jangan banyak sangat lah. Okay. Ini awal-awal dulu saya buat memang 5 question, 6 question. Tak banyak. 5 question. Yang banyak itu saya guna untuk pertandingan ataupun guna untuk exam ya. Kadang-kadang pelajar dia can 1 question also can, 3 question also can, up to you. Okay, 5 question, 3 question. Okay, macam ni ya. Berapa minit? Kalau matematik susah sikit kan, matematik dia perlu kira. So mungkin masanya kamu kena letak panjang sikit lah, 2 minit kah, 3 minit kah ya. Kalau soalan geografi mungkin dia tak perlu banyak sangat. Okay. Dan ada cikgu yang tanya macam mana buat simbol matematik. Sebenarnya kita letak dia sebagai image ya, macam tadi kan. Kita any maths question or not? Saya bukan ajar matematik ini. Saya nak cari soalan matematik. Next question. Next question form 4. Mana-mana lah saya cari ya. Matematik ada objective question tak? Buku teks matematik ada objective question tak? Tak ada ke? Okay, tak apa, saya ambil satu lah, cukup lah. Saya ambil satu. For example, I ask one question like this lah. For example, I want them to one question like this. Okay, macam ni ya. Kalau kita nak buat maths question, create new quiz. Mungkin letak sebagai image ya, image seperti ini. Kamu letak image dia. Okay, for example, image like this. And then
Oh, sorry. Dia nak saya letak title, lupa. Okay, maths 1 for example. And then jawab semua soalan dalam 5 minit. And then I put the image. Okay, so mungkin matematik macam inilah. Sebab simbol-simbol saya rasa dia tak ada lah dalam Telegram. Sebab ini semua teks kan. So kalau ada simbol, kita buat sebagai image. So kalau kita ada jawapan pun kita letak sebagai image. Okay, so maybe the whole question ialah image. And then lepas siap, kita create question dia. Okay, create questionnya. Okay, so you boleh type sini, the answer is what? So here you put A, B, C, D. Macam ini, yeah, for example. And then here give explanation why the answer is B. Then you give explanation, yeah, how to calculate. And then you create. This is what I can think of lah kalau matematik. Ya, jawapan B, for example, then you create. So lepas dia, for example, the image here, dia ada soalan dengan jawapannya. Then here they will click the answer lah. They will click the answer A, B, C, D. So instead of typing, you just take the whole thing as an image. Okay, for maths. Okay ya. So ini adalah untuk subjek. Kalau cikgu malas nak type juga boleh buat macam ni lah. Ini lagi senang lah, hanya image sahaja ya. So this one is for quiz board. Okay. One more minute. Quiz board sebelum kita start dengan pelajar dan siapa-siapa saja, peraturannya mesti sangat jelas. Okay. Kalau cikgu berminat, cikgu boleh masuk channel ini nanti untuk tengok semua post yang saya letak di atas ini. Ini semua peraturannya. Okay. So ini semua peraturannya. Ini ialah cara guna. Dan ini adalah peraturan. Semua pelajar saya akan maklumkan mereka ini. Kalau kita nak buat pertandingan, nak buat kuis ini dalam grup, kita buat peraturan, maklumkan pelajar bila masa start dan patuhi masa. Dan pelajar jangan, kalau mereka lewat, jangan klik start atau stop. Dua button ini jangan klik. Ya, sebab kuis sudah mula. Kalau kita main dalam grup, tadi ada cikgu kata nak buat dalam grup kan. Kalau nak buat dalam grup, peraturan ini sangat penting. Okay, sebab kuis ini kalau dia bermula, dia akan berkali-kali macam jangkitan coronavirus. Okay, so minta pelajar diam-diam klik jawapan sahaja. Cannot click start or cannot click stop. Okay. Tapi kalau kita nak selamat, kita minta mereka jawab dalam channel macam yang saya tunjukkan tadi. Ini adalah peraturan kalau mereka jawab dalam group. That means they must be very disciplined. They know the rules well and then they can do it. Okay, so ini adalah peraturannya. Okay, so ini adalah channel yang saya buat dulu lah. Mungkin saya share dengan cikgu nanti. This one saya akan share dengan cikgu nanti lah. Saya forward kepada cikgu Abu Hassan. Okay, so ini adalah peraturan untuk quiz board kita share dalam grup. Okay, so saya send sini. Nanti cikgu Abu Hassan boleh send kepada cikgu-cikgu semualah. Okay, masa kamu tetapkanlah bila kita nak start. Okay, so I think that's all for today. Okay, ada soalan, nanti saya send Padlet kalau ada apa-apa, cikgu boleh tambah di sana. Okay.
Cikgu-cikgu dah. So saya harap kita punya Google Meet saya terpandang tadi. Okay, thank you everyone for your presence. Okey, Puan Lee, terima kasih. Okay, Cikgu Abu Hassan masih sana ke? Masih. Saya masih lagi di sini. Terima kasih Puan Lee bagi pihak sekolah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas sumbangan maklumat pengetahuan yang Puan Lee berikan. Dan untuk sesi yang akan datang, nanti kami setkan lagi masa, nanti saya akan bincang lagi dengan Puan Lee apa yang kami mahu dan bila kita adakan. Nanti kita setlah masa Puan Lee lapang nanti. Puan Lee ada masa nanti kita akan bincangkan lagi lah.